Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik tafsir Az-Zahar kita. Dan kita baca ni surah Sejadah ayat 18 hingga 22. Lebih tinggi dari itu dah. Dia takut Tuhan tidak akan perhitungkannya sebagai hamba-Nya setia. Dia takut Allah anggap dia tidak setia lah. Hamba Allah tidak setia. Sebagai pernah dikatakan oleh seorang sufi, orang sufi Al-Ansari, orang Ansar sufi, orang lain ingin hendak melihat engkau ya ilahi, namun hamba-Mu ini ingin supaya engkau lihat dia. Dan dia ingin sekali sangat mengharap apa yang dia harapkan. Apa yang dia harapkan. Yang diharapkannya ialah agar Tuhan redha kepadanya. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan redha dari Allah itulah yang paling besar. Surah Taubah ayat 72. Dia paling besar sekali redha Allah. Bukan harta, bukan kurnia lain, tapi redha Allah. Dan mereka nafkahkan, orang beriman ini menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan. Ujung ayat ke-16. Ujung ayat itu memberikan isyarat bahawa beriman kepada Allah, kuat beribadah sampai bangun tengah malam kerana takut kemurkaan Tuhannya. Ibadah tu bukan pahala saja, mungkin nak pahala benar tak, tapi takut pada Tuhan. Dan ingin akan redha Allah, nak suruh Allah redha, Allah saya dia, Allah suka ke dia, Allah redha ke dia. Dia bangun tengah malam. Dengan sendirinya akan membawa akibat yang lebih jauh lagi, iaitu cinta kasih kepada sama manusia. Manusia percaya ke dia. Kerana iman tidaklah mungkin disertai oleh benci. Iman bahkan menimbulkan cinta. Kerana orang beriman tidak mungkin bakhil. Mengapa dia bakhil? Jadi kalau dia beriman sungguh, dia akan jadi mudah sedekah, mudah tolong. Mengapa dia akan bakhil padahal dia telah tahu bahawa rezeki yang didapatkannya adalah pemberian dari Allah juga. Jadi banyak kau sikit kau gapo, sebenarnya Allah bagi. Bukankah seorang yang diterima baik oleh seorang raja misalnya, dia akan keluar dari istana dengan muka berseri-seri dan akan menyatakan hatinya yang gembira kepada setiap orang yang ditemuinya di luar istana. Dia jumpa raja, dia molek, dia rasa gembira. Tubik tu cerita ke orang lain lah. Demikian pula lah orang yang berasa bahawa amalnya diterima oleh Allah Tuhan dan dia diberi rezeki yang halal. Pastilah dia akan menunjukkan rasa gembiranya itu kepada orang yang patut tolongnya. Jadi kalau beriman, dia rasa gembira dengan tolong orang lah. Dah. Allah bagi rezeki ke dia. Dia akan rasa terima kasih Tuhan dengan cara tolong orang lain lah. Bersedekah lah, tolong orang susah lah. Maka tidaklah akan mengetahui sesuatu dari diri apa yang disembunyikan bagi mereka dari cendera mata, dari benda yang menyejukkan mata lah. Sedap tengok. Pangkal ayat ke-17. Erti ayat ini ialah bahawa untuk orang-orang yang telah menyempurnakan imannya itu dengan ibadah, dengan perdalamkan rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu kepada Allah, di antara takut bercampur dengan harap, takut pada Tuhan, harap Allah redha. Amalannya yang tulus ikhlas itu akan terima oleh Tuhan, oleh Allah akan terima dah. Dan akan diberi sambutan dengan tanda mata, dengan benda yang menyejukkan mata, sedap tengok. Di Malaysia dan di Sumatera Timur. Sumatera, Pulau Sumatera. Indonesia ni banyak, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, alik kiri Malaysia tu lah. Barang-barang hadiah yang sangat berharga dinamai cendera mata. Orang beri hadiah lah, cendera mata. Dalam ayat ini terangkan bahawa kepada orang mukmin disembunyikan, tidak diberitahu lebih dahulu hadiah cendera mata apa yang akan diserahkannya ke dalam tangannya kelak. Diserahkan padanya ke dalam tangannya kelak lah. Dalam bahasa Inggeris yang telah dipinjam untuk bahasa kita dengan sebut surprise. Dah surprise, nak mengejut. Hadiah yang mengejutnya sangat mengejutkan lah. Sangat gembira lah. Iaitu hadiah diserahkan yang dipertimbangkan oleh yang memberikan hadiah akan sangat menggembirakan orang yang diberi hadiah. Jadi not so surprise. Hadiah tu mengejutkan. Mesti benda yang sangat dia suka. Boleh kata kalau kita lah dengar, boleh kata sedih kau dah. Cecek lah dah. Tegasnya dia dikejutkan dengan hadiah tersebut. Jadi terkejut, terkanyak sebagai balas jasa dari apa yang telah mereka amalkan. Ujung ayat 17. Jadi Allah ni, benda yang tak ayat lagi lah ni. Tiba-tiba dia beri kepada orang beriman yang kuat iman dia, yang berusaha takut dan harap pada Allah SWT dengan satu hadiah yang mengejutkan. Pendeknya adalah segala usaha dan amal tulus ikhlas yang mereka usahakan selama hidup dunia ini berdasarkan ibadah kepada Allah dan kasih sayang kepada sama manusia tidaklah hilang percuma saja di sisi Tuhan. Jadi tidak rugi, free gitu dah. Bahkan Allah akan gantilah, Allah akan balas. Bahkan disambut dengan baik dan akan diberikan hadiah atau cendera mata yang mengejutkan tetapi sangat-sangat menggembirakan dan sangat-sangat membahagiakan.
Okey, lepas tu kita pergi surah Sejadah ayat 18-22 pula. Kita baca terjemahan. Maka apakah orang yang beriman seperti orang-orang fasik? Tidaklah mereka itu sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh-soleh, amal baik-baiklah, maka untuk mereka adalah syurga akan tempat kediaman. Anugerah dari sebab apa yang telah mereka amalkan. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ayat ke-20 pula. Dan adapun orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah api neraka. Tiap kali mereka ingin hendak keluar daripada neraka, dikembalikanlah mereka kepadanya, ke neraka lah. Dan dikatakanlah pada mereka, rasakanlah azab neraka telah pernah kamu dustakan itu. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Ayat 21. Dan sesungguhnya akan kami rasakan kepada mereka dari azab yang dekat, belum azab yang lebih besar, supaya mereka kembali. وَلُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ayat ke-22. Dan siapakah yang lebih zalimlah daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan pada orang yang menderhaka. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Maka apakah orang beriman seperti orang yang fasik? Pangkal ayat 18. Jelas tidak sama. Tidak sama orang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang telah membuang jauh segala nilai-nilai kesucian. Tidak sama perasaan dan tidak sama tujuan, tidak sama cita-cita. Orang mukmin berkiblat kepada Kaabah, pada Allah lah. Orang fasik berkiblat pada hawa nafsunya dia. Kehendak syaitan, nafsunya. Tujuan orang beriman mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, suka kesukaan Allah. Tujuan orang fasik pula redha selera nafsunya, kehendaknya. Orang beriman berusaha bagaimana supaya masyarakat lebih bertujuan kepada yang baik. Sedangkan orang fasik bertujuan meruntuhkan segala bangunan yang baik untuk kepuasan diri sendiri dan hawa nafsunya. Tidaklah mereka itu sama sekali dah. Ujung ayat 18. Adapun orang beriman dan beramal yang soleh, amal baik-baik, pangkal ayat 19, permulaan ayat 19, jiwanya telah penuh dengan kepercayaan, keyakinan pada Allah dan sikap hidupnya, perasaan hidupnya telah menghasilkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, amalan-amalan baik. Sebab amal adalah hasil dari niat. Dari hati yang ikhlas, dan yang membentuk niat ialah hati yang ikhlas kerana iman, kerana yakin pada Allah. Maka untuk mereka adalah syurga akan tempat kediaman, tempat tinggal mereka nantilah. Kedatangan mereka kelak di akhirat nanti akan dialu-alukan, disambut baik oleh rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam syurga yang telah disediakan. Anugerah dan kurniaan dari sebab apa yang telah mereka amalkan, mereka buat kerja amal baik dunia ni. Ujung ayat 9. Bertambah tinggi mutu amalan soleh yang mereka perbuat di waktu dunia dahulu. Bertambah pula tinggilah kedudukan yang akan mereka capai dalam syurga kelak. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran ialah menurut ukuran jenis amal yang diperbuat. Jadi pun orang yang fasik, pangkal yang 20. Pengaruh dari pemakaian kata fasik ni, jahat ni, lebih lagi sengitnya daripada kata-kata kafir. Kerana kata-kata kafir dipakai semata-mata untuk orang yang tidak mau percaya, tidak beriman. Tetapi kata-kata fasik ialah tidak mau percaya dan menentang pula. Fasik ni dia jahat lagi dari sudut ni lah. Tak percaya, menentang pula. Seakan-akan dia bersedia berkelahi, balah, bergaduh dengan Allah SWT. Seakan-akan agama itu hendak diludahinya, dicemuhnya, dikata hina lah. Seperti kelompok orang Samud. Kaum Samud lah, kaum Nabi Saleh. Yang menyembelih unta Allah kerana unta itu dianggapnya menghalangi dia akan meminum tuak, bidang arak dah. Sebab ketika dia memerlukan air tambahan buat mengurangi keras pengaruh tuak itu, dia terlambat dah. Sebab waktu itu air sedang dilarang mengambilnya kerana menurut perjanjian air sehari disediakan buat minuman penduduk dan sehari kemudian buat minuman unta pula. Sedangkan si penjahat itu memerlukan air tambahan untuk tuak, untuk khamar di hari giliran air untuk unta. Saking sangat-sangat murkanya, maka unta itu dibunuhnya. Itulah contoh dari fasik. Ada sifat menentang lah, bukan kafir saja. Maka tempat tinggal mereka adalah di api neraka. Itulah yang sepadan, yang patut dengan kejahatan mereka.
Setiap kali mereka ingin hendak keluar daripada neraka ni, dikembalikanlah mereka kepadanya ke dalam neraka semula. Dan dikatakanlah kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang telah pernah kamu dustakan itu. Hujung ayat 20. Tentang ini Fudail bin Iyad. Dah, Iyad ke ayat dah. Zahid yang masyhur menggambarkan, demi Allah tangan diikat, kaki dibelenggu, api menyala-nyala, malaikat selalu mengancam dengan cambuk cemetinya. Kemana akan lari lagi? Dia cuba hendak keluar, baru melangkah berapa langkah, tali sudah ditarik kembali hingga kembali juga ke tempat pertama dalam neraka. Dan sesungguhnya akan kami rasakan kepada mereka dari azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar lagi, pangkat yang lebih satu. Artinya ialah bahawa suatu waktu Tuhan akan menimpakan kepada mereka siksaan dunia yang masih kecil dan belum bererti dengan azab akhirat yang jauh lebih sangat besarnya, supaya mereka kembali ingat hujung ayat 1, iaitu supaya azab yang kecil dunia ini mudah-mudahan menimbulkan keinsafan kepada mereka, sehingga mereka kembali kepada jalan benar. Pintu masih terbuka buat menerima taubat mereka. Kononnya hal ini ialah ancaman yang diisyaratkan pada kaum Quraisy yang waktu itu masuk menentang Nabi dan fasik melawan Al-Quran. Tiba-tiba bertubi-tubilah siksaan batin menimpai mereka. Siksaan dunia itu belumlah seberapa jika dibandingkan dengan siksaan akhirat yang jauh lebih besar lagi, dan di sana tidak boleh kembali lagi. Dia masuk akhirat, tak boleh kembali dunia lah. Maka kalau orang yang mendapat berbagai-bagai penderitaan hidup di dunia ini, betapa pembesarnya, masih kecil lah penderitaan itu jika dibandingkan dengan penderitaan kerana azab yang lebih besar di akhirat kelak. Perhatikanlah kembali kepada ayat ke-12 yang telah lalu di atas tadi. Betapa orang-orang yang durhaka menekurkan kepala dia, tunduk kepala dia di sisi Tuhan, memohon dan dikirimkan kembali ke dunia kembali dah. Kerana dia ingin hendak memperbaiki kesalahannya dan hidup lebih baik, namun tidaklah dapat dikabulkan. Allah tak terima dah. Sebab cara demikian di luar dari undang-undang alam yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka orang yang arif bijaksana dapatlah mengambil iktibar pengajaran dari penderitaan hidup, lalu lekas kembali kepada jalan yang benar sementara nafas masih ada sebelum mati dah. Dan siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya, tak saya pendengar ajar yang benar. Pangkal ayat 22. Pangkal ni permulaan ayat bersifat pertanyaan. Namun isi maksudnya adalah memberi peringatan bahawa tidak ada kezaliman yang lebih besar itu. Dia beri peringatan dengan ayat Tuhan, lalu peringatan itu tidak diperdulikannya, bahkan berpaling membelangkangi, acuh tak acuh. Padahal peringatan dari ayat Tuhan itu bukanlah untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kebahagiaan dan keselamatan orang itu sendiri, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kepada siapakah orang itu adanya? Tidak lain tentu kepada dirinya sendiri. Kerana bukanlah ada maksud Tuhan mengirim rasul-rasul menurunkan kitab-kitab untuk mempersempitkan hidup manusia, melainkan untuk menjaga jangan manusia tersesat kerana dirancangkan oleh hawa nafsunya dan kebodohannya belaka. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan pada orang yang mendurhakai. Hujung ayat 22. Ini adalah ancaman kepada orang yang berpaling ketika diperingatkan dengan ayat Allah itu. Memberikan pembalasan yang setimpal bagi orang yang memalingkan muka ke jihad ke arah yang lain, ketika peringatan diberikan adalah salah satu sifat Allah dan salah satu daripada asma'nya Al-Muntaqim. Cubalah fikirkanlah baik-baik. Sedangkan seorang yang memalingkan muka sahaja ke tempat yang lain, seketika seorang guru, seorang membaligh memberikan nasihat, lalu lagi dipandang kurang beradab. Sedangkan memalingkan muka ke tempat yang lain, padahal sedang bercakap-cakap berbaik-baik dengan teman sejawat, lagi dipandang kurang hormat. Betapa lagi kalau datang itu ayat daripada Allah. Bukankah itu satu budi yang amat rendah yang memang patut dihukum? Habis ayat itu. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ayat ke-23. Dan sesungguhnya telah kami berikan sebuah kitab kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu dari menemuinya. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Walaqad atayna Musa al-kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. Ayat ke-24. Sejadah. Dan telah kami jadikan di antara mereka itu beberapa imam yang dapat memberikan petunjuk pada perintah kami. Tak kala mereka bersabar, dan mereka itu adalah terhadap ayat-ayat kami amat yakin. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ayat ke-25.
Sesungguhnya Tuhan engkau dialah yang akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Padahal ehwal yang selama ini mereka persiskan. Inna rabbaka yafsulu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat ke-6. Dan apakah tidak jadi petunjuk bagi mereka berapa telah kami binasakan dari sebelum mereka berbagai abad demi abad yang mereka telah berjalan pada tempat-tempat tinggal mereka. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar jadi tanda-tanda petunjuk. Apakah mereka tidak mendengar? Walam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakilihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un. Ayat ke-7. Apakah tidak mereka lihat bahawa kami mencurahkan air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan dia tanam-tanaman, yang daripadanya lah makan ternakan-ternakan mereka dan dari mereka sendiri, dan untuk diri mereka sendiri. Apakah mereka tidak melihat? Awalam yaru anna nasuqul ma'a ila al-ardil jurzi fa nukhruju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Ayat 28. Dan mereka berkata, bilakah kemenangan itu jika memang kamu orang benar? Wa yaqulu mata hadzal fatu in kuntum sadiqin. Dikatakanlah pada hari kemenangan itu tidaklah bermanfaat bagi orang yang kafir itu iman mereka, dan tidaklah mereka akan diberi tangguh. Kul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Ayat 30. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun menunggu. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Dalam ayat yang kita tafsirkan ini, kita merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana pula hubungan tugas beliau dengan Nabi-Nabi yang terdahulu daripada beliau, terutama seorang Nabi pejuang besar, Nabi Musa AS. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni hampir sama lah di segi peranan, tugas dan serupa dengan Nabi Musa. Nabi Isa lain, Nabi Isa ni dia tak jadi raja ketua macam Nabi Musa dah, dan dia tidak serupa lah. Kebanyakan kau tidak serupa. Dia lebih dekat dengan Nabi ni, Nabi Musa AS. Nabi Muhammad SAW kita ni serupa, hampir sama lah. Bukan Nabi hidup ni, Nabi Musa AS ni. Maka bersabdalah Tuhan, sesungguhnya telah kami berikan sebuah kitab pada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu dari menemuinya. Pangkal ayat 23, permulaan ayat 23. Dalam banyak hal, jalan perjuangan Nabi Muhammad sama pada garis besarnya dengan perjuangan Nabi Musa. Sama dah. Nama Musa pun sampai 300 kali dalam Quran. 300 kali disebut dalam Quran Nabi Musa. Dalam ayat ini Tuhan menerangkan bahawa kepada Musa itu telah diturunkan Tuhan sebuah kitab. Nabi Musa pun terima kitab. Kepada Nabi Muhammad SAW pun telah diturunkan pula wahyu-wahyu yang keseluruhannya pun menjadi sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Walaupun mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini baru dibukukan pada 2 tahun setelah Rasulullah wafat. Tak betul ni dah. Ni tak betul dah. Mushaf ni masa Nabi ada lagi, ada dah dah. Bukan 2 tahun. Masuk Umar ke masuk tak betul ya. Tak betul masuk Abu Bakar ke tidak. Sebenarnya masuk Nabi lagi dah. Namun sejak awal-awal wahyu-wahyu Tuhan itu telah bernama Alkitab. Dia kata gitulah. Sebenarnya tidak betul mushaf ni ada zaman Nabi lagi. Mushaf Al-Um di tiang Nabi tak ada dah. Lihat ayat kedua dari surah kedua Al-Baqarah surah 38. Surah Sa ayat 29, surah 41, surah Fussilat ayat 3, surah 40, surah Ghafir ayat 2, surah ke-39, surah Az-Zumar ayat 1, surah ke-25, surah Fatir ayat 31, surah ketiga, surah Ali Imran ayat ketiga, surah ke-12, ayat surah Yusuf ayat 1 dan beberapa ayat di surah yang lain. Semuanya menjelaskan bahawa kepada Nabi Muhammad SAW pun diturunkan Alkitab, iaitu Al-Quran ini. Maka janganlah engkau ragu-ragu dari menemuinya. Qatadah mentafsirkan, janganlah Nabi Muhammad merasa ragu bahawa dia akan mendapatkan martabat yang paling tinggi lagi. Kalau Musa mendapat kehormatan dengan diajak bercakap-cakap oleh Tuhan di atas gunung Tur Sina yang permai itu, maka Nabi Muhammad SAW tak usahlah ragu-ragu lagi bahawa dia pun akan diberi peluang kesempatan bertemu dengan Tuhan pada martabat yang lebih tinggi dari Nabi Musa sekalipun. Dan itu pun telah berlaku ketika Nabi kita Muhammad SAW dipanggil Tuhan melakukan Isra' dan Mi'raj. Sehingga pertemuan beliau dengan Tuhan bukanlah berlaku di bumi lagi, melainkan pada martabat yang paling tinggi, lebih di atas lagi daripada langit yang ketujuh. Yang 7 tingkat atau lebih tinggi lagi dari Sidratul Muntaha. Maka dimaksud dengan menemuinya di sini tentu sahaja ialah menemui Tuhan. Ada juga dibawakan orang riwayat dari tafsir yang dibangsakan pada Ibn Abbas.
Bahawa menemuinya dalam ayat ini ialah akan menemui Nabi Musa itu sendiri kelak di langit ketika melakukan Mi'raj. Tetapi kita berat kepada tafsir Qatadah yang pertama itu. Kerana sudah nyata bahawa Alkitab Al-Quran sendiri lebih sempurna dan penggenap dari kitab Taurat. Dan Nabi Musa, menurut keterangan Nabi kita Muhammad SAW sendiri, jika misalnya dia hidup, dia pasti akan menuruti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, kalau sekadar hanya bertemu dengan roh Nabi Musa di langit, bukan kemuliaan yang lebih tinggi bagi Nabi kita Muhammad SAW. Barulah kemuliaan lebih tinggi jika Nabi kita menemui Tuhan di Sidratul Muntaha itu, sedangkan Musa hanya mendengar suaranya di bumi sahaja. Adapun bertemu secara muwajah, sehingga Allah terlihat oleh mata dalam keadaan yang sekarang, tidaklah dapat baik Nabi Musa ataupun Nabi Muhammad SAW tak boleh tengok dengan mata belaka. Lihat kembali dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 143. Di sana jelas dikatakan bahawa ketika Musa ingin Tuhan perlihatkan diri kepada beliau, Allah telah menyatakan dengan tegas, Indaka lan tarani, engkau sekali tidak akan dapat melihatku. Lan tarani. Setelah Tuhan perlihatkan kuasanya ke gunung, sehingga gunung itu pun jatuh runtuh hancur, pingsanlah Nabi Musa. Lalu setelah siuman sedang balik, dia memohon keampunan atas kelancangannya, meminta hal yang dia tidak berhak. Nabi kita pun demikian. Setelah beliau turun dari langit, ada sahabat yang bertanya, di antaranya Abu Zar, apakah engkau dapat melihat Tuhan kau? Beliau menjawab tegas, Anna narahu. Bagaimana aku akan melihat dia? Kata-kata Anna menunjukkan tidak mungkin. Kemudian lanjutan sabda Tuhan, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Ujian ayat 23. Iaitu bahawa kitab yang turunkan kepada Musa tak ada dijadikan oleh Allah akan petunjuk bagi Bani Israel. Sebagaimana kitab yang turunkan kepada Muhammad untuk petunjuk pula bagi seluruh alam. Yang lebih luas dari semata-mata satu kaum atau satu bangsa saja. Dan telah kami jadikan di antara mereka itu pangkal ayat permulaan ayat 24, iaitu di antara Bani Israel yang kepada mereka Nabi Musa membawa kitab Taurat itu. Beberapa imam yang dapat memberikan petunjuk dengan perintah kami. Artinya oleh kerana berpedoman dan memegang teguh isi kitab diturunkan kepada Nabi Musa itu, maka dalam kalangan Bani Israel muncullah imam-imam, iaitu orang yang dapat memimpin Bani Israel. Walaupun setelah Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat, tatkala mereka bersabar. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa mereka dapat mencapai darjah yang tinggi, menjadi imam-imam dari kaum mereka, ialah kerana mereka bersabar. Dalam susunan kata sedikit ini saja diberi pedoman untuk barang siapa yang hendak jadi pemimpin dari kaumnya. Maksudnya yang mulia tidaklah akan tercapai kalau mereka tidak mempunyai kesabaran yang tinggi, kalau mereka lekas berputus asa dari perjuangan dakwah dan menegakkan Islam. Kerana untuk naik ke tempat pimpinan tidaklah mudah, mestilah melalui berbagai-bagai macam rintangan dan hambatan. Kalau lekas naik pitam, naik darah atau putus asa, tidaklah akan sampai ke tempat yang tuju, jadi imam dari kaum. Ini sesuai dengan peringatan Al-Mutanabbi, penyair Arab yang terkenal. Mutanabbi La yaslamu syarafu ar-rafi'u minal adha hatta yuraq ala jawanibihi damu. Tidaklah akan terhindar kemuliaan tertinggi itu dari penderitaan, sehingga sampai tertumpah dari setiap persendiannya. Hatta yuraq ala jawanibihi ad-damu. Dan ungkapan dari penyair lain, fil jubni arun wa fil iqdami makramatun wa man yafirru fala yajju minal qadari. Pada sikap pengecut, fil jubni, malulah yang akan timbul. Arun. Dan pada keberanian bertindak terletaklah kemuliaan. Wa fil iqdami makramatun. Berani bertindak. Dan barang siapa yang lari dari perjuangan, wa man yafirru, tidaklah dia akan terlepas dari takdir, wala fala yanju minal qadari. Bukan sahaja kepada pemuka-pemuka dari kalangan Bani Israel diperingatkan melalui kesabaran untuk mencapai martabat jadi imam-imam, bahkan pada nenek dari berpuluh Nabi Bani Israel dan Bani Ismail, iaitu Nabi Ibrahim. Ditemui pula yang demikian dalam ayat 124 dari surah kedua, surah Al-Baqarah. Tuhan menceritakan bahawa dia telah menguji Ibrahim dengan berbagai-bagai kalimah, iaitu perintah dan larangan. Semuanya telah disempurnakannya. Lepas dia dari segala ujian itu, barulah Tuhan berkata kepadanya, Inna ja'alna kalinna si imama. Aku menjadikan engkau menjadi imam untuk manusia. Dan mereka itu adalah terhadap ayat-ayat kami amat yakin.
Ujung ayat 24. Maka sekalian orang yang telah mencapai darajat jadi imam-imam, ketua-ketua dan imam-imam itu oleh kerana kesabaran mereka tetap jugalah martabat itu tumbuh sinar pimpinan oleh kerana mereka terus-menerus pula memupuk keyakinan pada Tuhan. Keyakinan akan adanya Allah, keyakinan akan kebenaran janji Allah, keyakinan akan bersenarnya apa yang mereka perjuangkan. Ibn Katsir memberikan komentar dalam tafsirnya tentang imam-imam Bani Israel itu. Artinya tak kala mereka bersabar menerima perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lagi menerima baik dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah serta bersedia jadi pengikut mereka. Maka timbullah di kalangan mereka imam-imam yang memimpin kaumnya kepada kebenaran dengan perintah Allah. Menyuruh manusia kepada kebajikan, menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar. Tetapi setelah ada dalam kalangan mereka yang mengganti-ganti, menukar-nukar dan mentakwilkan erti ayat suci dari maksudnya yang sebenarnya, dicabut Tuhanlah maqam jadi imam itu, dan jadilah hati mereka kesat dan kasar, sampai berani mentahrifkan, menukar kata-kata dari tempatnya sebenarnya. Tidaklah lagi mereka mengamalkan yang sahih, tidaklah lagi mereka beriktikad dengan yang betul, keyakinan yang betul. Sufyan Tsauri mengatakan hendaklah seorang yang ingin jadi imam dari kaumnya janganlah terikat hatinya kepada kemegahan dunia. Imam Waqi' berkata agama memerlukan ilmu sebagaimana badan memerlukan roti. Imam Ali bin Abu Talib berkata sabar adalah kepala dari iman. Sebagaimana kepala manusia adalah hakikat sejati dari hidup manusia. Kalau kepala hilang, badan tubuh tidak ada artinya lagi. Sesungguhnya Tuhan engkau dialah yang akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Padahal ehwal yang selama ini mereka persisihkan ayat 25 beza pendapat lah, parti lah, gapo, khidah, mazhab, wahabi, gapo, semua tu akan Allah putuskan esok. Artinya bahawa dalam memimpin umat di antara imam-imam yang benar akan terjadi juga beberapa perlainan pendapat biasa. Perbezaan pendapat, perbezaan hasil ijtihad. Bukti bahawa manusia itu bebas berfikir dalam rangka kesatuan akidah. Maka perselisihan pendapat yang demikian jangan sampai jadi selisih yang mendalam lalu membawa perbezaan haluan. Melainkan serahkanlah kepada Tuhan tentang keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Asal saja ada i'tiqad keyakinan yang baik, tidaklah Allah akan memburukkan perselisihan fikiran dan pendapat ni. Terutama perselisihan Bani Israel sesama mereka. Sampai timbul agama yang mereka namai sendiri Yahudi. Dibangsakan pada salah satu suku keturunan Nabi Ya'qub. Atau Nasrani yang dibangsakan pada kampung Nazaret, tempat lahir Nabi Isa. Itu pun akan mendapat penyelesaiannya sendiri pula di hari kiamat langsung dari Tuhan. Apakah tidak jadi petunjuk bagi mereka berapa banyaklah telah kami binasakan dari sebelum mereka berbagai masalah abad demi abad. Pakal ayat 26. Maksudnya ialah memberikan peringatan bahawa sebelum mereka iaitu musyrikin Quraisy sebagai tujuan pertama dari ayat turunkan di Mekah. Ini tidaklah mereka perhatikan. Untuk dijadikan pengajaran betapa kurun demi kurun yang telah lalu atau menurut bahasa sekarang generasi demi generasi, zaman demi zaman, angkatan demi angkatan yang telah berganti datang, berganti pergi. Ada dalam kalangan kaum yang telah lalu itu tidak mahu menerima. Mereka berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, penduduk Madian, negeri Sodom dan Gomorrah. Semuanya telah habis dibinasakan oleh Tuhan. Dihancurkan sehingga tinggal hanyalah bekas saja. Yang mereka telah berjalan pada tempat-tempat tinggal mereka. Iaitu bahawa kaum yang mendustakan sekarang selalu berjalan melalui bekas-bekas negeri yang telah musnah. Kerana menentang seruan Nabi-Nabi Allah itu. Kerana bekas-bekas runtuhan negeri itu terdapat di tempat-tempat yang dapat dijalani manusia. Dalam perhubungan jalan dari Hijaz ke Syam atau dari Hijaz ke sebelah Yaman dan Hadramaut. Dari Arab lah. Hijaz ni Arab Saudi lah. Mekah Madinah tu lah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar jadi tanda yang membuktikan bahawa Tuhan pun dapat berbuat demikian pula terhadap mereka juga. Kalau mereka masih terus-menerus sahaja menentang kebenaran. Apakah mereka tidak mendengar ujung ayat 26? Apakah tidak sampai kepada mereka berita itu? Apakah mereka tidak juga mahu mendengarkan pelajaran dan peringatan yang disampaikan kepada mereka? Dan apakah tidak mereka lihat bahawa kami mencurahkan air ke bumi tandus? Lalu kami tumbuhkan dengan dia tanam-tanaman. Pangkal ayat 27, permulaan ayat 27. Bumi yang tandus atau yang kering menjadi subur setelah Allah mencurahkan air hujan dari langit. Maka bumi yang tandus itu pun menjadi suburlah. Sehingga tidak lama kemudian tumbuhlah tanam-tanaman berbagai-bagai ragam. Yang daripadanya lah makan ternak-ternakan mereka dan untuk diri mereka sendiri.
Sayur-mayur dimakan oleh manusia, rumput-rumputan dimakan oleh binatang ternak, namun yang jadi sebab tumbuhnya ialah kerana hujan yang dicurahkan dari langit. Ya, kalau hujan tidak turun-turun, tidak curah agak lama, tanah tandus kembali dan tanaman pun layu dan mati. Ternak pun mati pula kelaparan dan kehausan, bahkan manusia pun boleh pula mati kekeringan. Apakah mereka tidak melihat? Hujung ayat 7. Padahal hal itu boleh saja kejadian sewaktu-waktu dan di mana-mana. Dan mereka berkata, bilakah kemenangan itu jika memang kamu orang benar? Ayat ke-28. Sebagaimana orang teguh akidah, teguh iman dan keyakinan, Rasulullah dan orang yang beriman berserta beliau sangat-sangat percaya bahawa kemenangan pasti akan dicapai. Mereka yakin demikian itu ialah kerana apa yang mereka perjuangkan adalah benar, padahal dipertahankan oleh pihak musyrikin adalah batil. Oleh sebab itu, walaupun dia sangat kelihatan masih lemah, masih golongan kecil di Mekah dan Jahiliyah, masih sangat berpengaruh, mereka tetap percaya bahawa akan tiba saatnya mereka pasti menang. Orang musyrikin itu hanya tertawa mencemuh. Tidak makan di akal mereka bahawa pihak Islam akan menang suatu masa nanti. Sebab mereka tidak memegang kekuasaan. Sudah tak pakai kuasa masa itu. Sebab itulah mereka bertanya, bilakah kemenangan itu jika memang kamu orang benar? Bukan orang-orang yang hanya berkhayal. Mereka tidak menampakkan tanda-tanda Islam akan menang itu. Muhammad dan pengikutnya lemah, miskin, terdiri dari orang yang kecil yang tidak berpengaruh. Katakanlah, hai Rasul kami, pada hari kemenangan itu tidaklah bermanfaat bagi orang kafir itu iman mereka. Pakai ayat 29. Apa faedahnya lagi kalau pada masa itu menyatakan iman? Kalau hendak beriman, berimanlah sekarang, agar sama-sama merasakan nikmat kemenangan itu. Jangan hanya berdiri di tepi jalan atau dilanda dan disapu oleh kemenangan Islam. Kalau kemenangan Islam itu datang kelak padahal tidak menyatakan iman dari sekarang, yang kafir tidaklah akan terlepas dari kehinaan kekalahan dan tidaklah mereka akan diberi tangguh. Hujung ayat 29. Baik kemenangan yang pertama di dunia, kerana itu pun pasti datang, atau kemenangan kelak di hari akhirat nanti, dan itu adalah termasuk akidah yang teguh. Di kedua saat itu, orang yang selama ini hanya tegak di tepi tidaklah akan diberi tangguh lagi. Kejahatan dan kedurhakaan mereka sudah pasti beroleh pembalasan. Dan kemenangan dunia telah terjadi pada peperangan Badar. Di sana gugurlah segala penghalang penghambat Islam selama ini, termasuklah bapa saudara Nabi sendiri, paman Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Maka berpalinglah engkau daripada mereka. Pangkal ayat 30. Artinya janganlah dilayanilah lagi segala sanggahan dan bangkangan yang tidak berketentuan itu daripada kaum musyrikin. Dan teruskanlah kewajipan engkau menyampaikan dakwah, melakukan seruan, memberikan peringatan dan ancaman kepada yang durhaka, dan memberikan berita gembira untuk yang percaya yakin. Dan tunggulah hasil dari usaha engkau itu. Kerana usaha itu pasti berhasil dan kemenangan yang ditunggu-tunggu itu pasti akan datang. Sesungguhnya mereka pun menunggu juga dah. Hujung ayat 30. Engkau menunggu kemenangan dan pertolongan Allah yang pasti datang. Sebab agama ini tidak akan dapat mereka tahan-tahan lagi kemajuannya. Dan orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sedangkan mereka menunggu pula, iaitu menunggu kekalahan demi kekalahan mereka. Sampai daerah tempat berkisar mereka kian lama, kian sempit, akhirnya pasti habis. Sampai tiang-tiang pertahanan jatuh satu demi satu dan sisanya tunduk kerana tidak ada jalan lain lagi. Ainal mafar, ke mana akan lari lagi? Ainal mafar. Islam telah menjalar dan mengepun dari kiri kanan mereka. Maka muka belakang mereka dan atas serta bawah mereka. Selesai tafsir surah Sajadah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.